Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Najmuddin Memang Hashim, aka Jimu, dari Fix and Go IT Specialist. Hari ni topik saya simple je. Dengar macam simple, tapi ianya agak rumit kalau kita ambil kisah lah. Iaitu cara memilih RAM untuk PC atau laptop anda. Bagi separuh orang memilih RAM ni nampak simple. Oh, generasi yang sama pun dah boleh dah. Dia berbeza bila kita memilih specification untuk PC atau laptop anda tu, ia akan memberikan improvement yang tinggi lah untuk laptop dan PC tu. Kalau kita pilih yang bawah, dia akan membuatkan PC kita tu agak slow. Okay, sebelum tu saya akan menunggu beberapa orang untuk tengok live. Suara saya okey ke? Assalamualaikum, Syawal Nasaruddin. Kuat sikit bro Jimu, tak jelas. Okey, saya try. Okey tak sekarang? Saya tak pasti okey ke tak. Mungkin ini berkaitan dengan mic ya. Mungkin mic saya dah tak betul sikit hari ni. Macam mana, suara saya okey ke? Kalau okey, saya continue lah. Saya tak pasti okey ke tak. Mungkin sedikit kurang daripada sebelum ni. Saya akan teruskan. Okay, saya akan teruskan slide lah. Yang pertama, okay, hasil dari live ni kita akan dapat cara untuk memilih RAM untuk PC. Ya, yang lepas tu dengan cara memilih kelajuan RAM yang bersesuaian dengan PC atau laptop. Okay, nampak berbeza, nampak macam sama tapi dua benda berbeza lah. Kena dengar betul-betul dan share live ni supaya semua orang boleh tengok. Kena cakap dekat mic kot Bro Jimu. Okay, saya try cakap dekat mic. Okay, saya cakap kuat sikit sekarang. Saya tak tahu improvement dia macam mana. Mungkin dah okay sikit. Saya teruskan. Okay, cara memilih RAM. Pertama, kapasiti. Kedua, generasi yang digunakan. Dan ketiga, size RAM. Kapasiti ni saya akan teruskan satu persatu. Kapasiti yang diingini, kapasiti yang anda tambah hendaklah mengikut kemampuan motherboard. Antara kapasiti yang ada adalah 4GB, 8GB, 16GB dan kalau yang kit ni bermakna dia contoh 8GB kit, 4GB 2 unit.
dia akan jual dalam satu pack ada 2 keping RAM. Kalau 16GB kit, 8GB 2 unit. 8GB tu dia jual 2 keping. Itulah bermakna dengan saiz. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ni. Lepas tu, generasi yang digunakan. Periksa di dalam manual motherboard versi RAM yang digunakan. Sama ada DDR3, DDR3L ataupun DDR4. DDR3 dengan DDR3L, perbezaan dia tak banyak dari segi rupa. Tapi L tu bermakna low voltage. Kalau ditengok dekat nombor siri, ada dalam gambar ni di belah kanan slide saya ni. Yang belah atas tu adalah DDR3 di mana dia akan tulis PC3- nombor sekian-sekian. Dan yang bawah tu adalah PC3L nombor model sekian-sekian. PC3L ni bermakna RAM tu adalah DDR3L lah. Kalau antara DDR3L, DDR3 dan DDR4, DDR4 dia panjang sikit 2mm. 2mm. Ya betul, dia panjang sikit 2mm. Ini bermakna RAM tu akan dia takkan boleh masuk lah dalam slot DDR3. So tak ada masalah dia akan tertukar atau tiba-tiba tak boleh pakai. So bermakna DDR3 dengan DDR4 dia tak sama. Saya RAM untuk PC ianya menggunakan DIMM. DIMM ni untuk laptop menggunakan jenis SODIMM. SODIMM ni dia pendek. Dia separuh daripada DIMM biasa yang RAM yang digunakan pada PC lah. Kelebihan DIMM adalah dia boleh registered RAM. Registered RAM ni saya takkan terangkan pada slide ni sebab dia tak ada kaitan dengan PC biasa. Registered RAM ni untuk server. Tapi untuk SODIMM dia tak ada option untuk registered RAM. Okay, ini antara datasheet lah. Datasheet motherboard ASRock A320M-HDV, di mana ianya menunjukkan di dalam datasheet tu dia akan tunjukkan apa RAM yang disupport. Macam dalam gambar ni dia ada tunjuk 2 unit DDR4 DIMM. Maksud dia menggunakan DDR4 punya generasi dan saiz DIMM. Dan dia ada 2 slot di situ. Lepas tu kapasiti yang boleh ditampung adalah 32GB. Dia tak boleh tinggi lagi daripada 32GB. 2 channel bermaksud RAM tu boleh digunakan dalam secara asas ni 2 channel ni macam seorang manusia membuat kerja menggunakan 2 tangan. Bila kita membuat kerja dengan 2 tangan, kerja akan lebih cepat, lebih efisien, betul? Macam tu juga dengan RAM. Dia akan menggunakan kedua-dua RAM tu dan membahagikan kerja. Okey, ini pula untuk Lenovo G5070, iaitu laptop saya sendirilah. Dia ada tunjuk kat sini, maksimum RAM dia adalah 16GB dan slot yang ada 2. Dan RAM yang digunakan adalah DDR3L, iaitu RAM yang low voltage. Dia menggunakan 1.35 volt berbanding DDR3 biasa iaitu 1.5 volt. Okay, Encik Rahil Rosman, selamat datang. Encik Ahmad Abdul Qais, padu staff FNG. Oh, terima kasih. Jimmy Thompson, selamat datang ke live kami. Yamin Zainal, terima kasih sebab menonton. Okay, share live ni share dan like, jangan lupa. Okay, cara memilih kelajuan RAM bersesuaian. Periksa kemampuan prosesor dan periksa kemampuan motherboard. Kedua-dua ni memberi peranan. Walaupun nampak simple, tapi ianya sangat memberi peranan. Sebab apa? Apabila kita memilih dengan betul, komputer atau laptop tu akan bekerja dengan lebih efisien. Dia akan bekerja dengan sepenuh kemampuan dia. Okay, periksa kemampuan prosesor. RAM perlahan, ni adalah secara analogi ni lah. RAM perlahan dari prosesor. Prosesor akan menunggu RAM selesai ambil data dari hard disk, barulah prosesor akan mengambil data daripada RAM. Bermakna RAM tu akan bergerak dengan agak perlahan. Bukannya perlahan sangat. Maksud dia perlahan dia tu
dapat dirasai lah. Di mana prosesor akan lambat sedikit untuk proses data sebab RAM tengah lambat untuk snatch data daripada hard disk. Kalau RAM lebih laju atau sama daripada prosesor, data akan tersedia lebih cepat berbanding kelajuan prosesor. Bermakna prosesor tu bila dia nak data, dekat RAM tu dah ada. Macam saya bos saya minta, "Oh, Najmuddin, bila awak nak siapkan ni proposal?" "Oh, saya dah siapkan." "Okey, nah ambil." Macam tu. Berbanding dengan RAM yang perlahan daripada prosesor, uh, Najmuddin, bila nak siap proposal? Jap, tengah buat. Dia macam tu lah dalam situasi kerja macam tu. Okay, ni contoh dia. Contoh yang saya buat adalah ni gambar orang di atas ni iaitu Max Verstappen, pemandu F1. Apabila dia memandu kereta biasa, kereta kecil, kereta compact, dan membuat satu pusingan di dalam track, dia mampu untuk bawa laju, tapi kereta dia slow. Macam itulah dengan RAM dan prosesor tu. Lepas tu di situ akan jadi satu bottleneck lah. Kalau dia memandu sebuah kereta F1 dengan kemampuan dia akan membuatkan satu pusingan di dalam track dengan lebih cepat. Sebab dia mampu bawa kereta tu, dia mampu mampu untuk bawa kereta tu dengan laju. Macam tu lah dia punya analogi dia. Okay, Syahwan Nasaruddin, analogi dia memang terbaik. Terima kasih. Itu je yang senang saya nak tunjuk sebab saya faham F1 macam mana. Hanya bergurau. Okay, ini adalah contoh. Di dalam datasheet prosesor AMD Ryzen 5 3600, dia ada tunjuk RAM apa yang dipakai, RAM apa, speed apa yang optimum untuk prosesor tu. Macam di dalam gambar ni, dia ada tunjuk system memory specification 3200 MHz, di mana RAM prosesor ni mampu menampung 3200 MHz pada optimum. Maksud dia optimum RAM speed adalah 3200. Kalau dia bawah daripada tu, RAM tu akan lagi slow daripada prosesor. Kalau lagi laju daripada tu, terbaik. Sebab apa? Apabila dia lagi laju, data lebih cepat tersedia daripada prosesor nak minta. Kemudian datasheet i5, Intel Core i5 9600. Di situ dia tunjuk DDR4 2666. Di mana pada RAM 2666 MHz, dia akan bekerja pada kadar optimum berbanding dia pakai RAM 2400 MHz. Kalau dia pakai 3000 MHz, itu lebih dari bagus lah, sebab dia lebih laju daripada prosesor punya permintaan. Lain prosesor lain dia punya performance, di mana kalau prosesor tu baru, mostly RAM tu dia punya kemampuan dia lebih tinggi daripada prosesor yang agak lama. Macam laptop lama, macam laptop saya ni, kemampuan dia sehingga 1600 MHz saja. Dia tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih boleh je, cuma performance benefit dia tak ketara berbanding RAM-RAM yang prosesor-prosesor yang menggunakan RAM yang laju dan kita up speed dia. Dia berbeza di situ. So kalau nak beli RAM tu, pastikan apa yang kita pilih tu kita dah tengok dekat datasheet, kita dah tengok dekat motherboard, kita dah tengok dekat prosesor, boleh pakai ke tak, optimum ke tak kalau saya beli ni. Kalau beli 2666 MHz pakai dekat Ryzen 5, okey ke tak? Kalau macam tu, saya akan bagi jawapan okey, boleh pakai, cuma RAM tu sedikit slow daripada prosesor. Itu perbezaan dia lah. Okay, periksa kemampuan motherboard. Motherboard mestilah setaraf atau lebih baik dari segi kemampuan dengan prosesor. Motherboard
yang tidak mampu menampung kelajuan yang dibekalkan oleh RAM dan kelajuan yang optimum bagi prosesor adalah dikira sebagai bottleneck. Okay, walaupun motherboard ni adalah benda yang tak nampak besar, tapi apa yang dibekalkan kemampuan dia tu sangat diperlukan lah. Kalau motherboard tu dia mampu bawa sehingga 2400, prosesor mampu bawa 3200, dan RAM pakai 3200 MHz. Ini bermakna yang bottleneck adalah motherboard. Motherboard tak akan benarkan RAM tu lebih daripada 2400. Dia akan stuck kat situ. Dia akan cakap berhenti. Aku boleh mampu sampai sini sahaja. Tapi RAM mampu, prosesor mampu. Dia macam aku nak pergi tapi motherboard tak bagi. Macam mana? Sebab itulah motherboard dan motherboard perlu setaraf dengan sistem-sistem lain. Kalau kita pakai Ryzen 7, takkan kita nak pakai motherboard paling murah kan? 130 mana motherboard. So kita kena pilih yang sama dengan yang setaraf dengan dia. Walaupun harga sedikit berbeza, tapi pada jangka masa panjang ianya akan mengubah apa panggil? Mengubah apa tadi? Mengubah prestasi komputer tu. Kita akan nampak perbezaan di situ. Member baru, selamat datang. Kudin Din, selamat datang. Jangan lupa share dan like live ni. Bukan selalu saya buat live. Haha. Okay, ini datasheet macam tadi. ASRock A320M HDV. Okay, dia ada ASRock A320M HDV ni dia banyak prosesor boleh pakai. Dia boleh Ryzen tu daripada yang first generasi pertama sehinggalah yang generasi ketiga sekarang. Dia support lagi. So dia ada banyak lah. Macam kat sini saya highlightkan yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Di mana yang paling tinggi untuk Ryzen 3000 series. Dia boleh support sehingga 3200. Optimum lah. Memang ngam-ngam orang panggil dengan prosesor. Prosesor mampu 2933, 2667, 2400 dan 2133. Ini yang slow lah. Ini option yang slow. Bila kita pakai RAM yang slow ni, dia akan nampak perbezaan pada RAM tu nak fetch data daripada hard disk, satu. Lepas tu RAM tu nak bagi data kepada prosesor. Kat situ dalam real world tak rasa sangat. Tapi dari segi performance benchmark dia akan nampak. Okay. AMD 7 Gen A series APU bermakna prosesor ni prosesor paling bawah sekali. Prosesor paling rendah di dalam AMD punya line up, di dalam AMD punya produk APU. Dia support sehingga 2400 sahaja. Dia tak boleh lebih daripada tu. Sebab prosesor tu pun tak mampu nak bawa. Okay, seterusnya motherboard Gigabyte H310M-S2. Ini motherboard untuk Intel. Dekat situ dia ada highlight. Okay, support for DDR4 2666, 2400, 2133 MHz memori modul. Bermakna motherboard ni hanya support sehingga 2666 MHz untuk prosesor Intel. Kalau motherboard yang mahal sikit daripada H310M ni, dia akan ada option untuk 2900, 3000 MHz dan 3200 MHz. Di mana kalau macam saya terangkan tadi lah, kalau dia RAM lagi laju daripada prosesor, fetch data tu lebih cepat. Kalau sekarang ni motherboard ni dia akan bekerja pada kadar optimum, di mana data tu akan tersedia tepat pada waktu prosesor meminta. Okay, contoh bos saya minta proposal. Okay, saya siap 5 minit. Okay, bos saya datang. Proposal dah siap belum? Okay, baru siap. Macam tu bila dia bekerja pada kadar optimum. Kalau RAM lebih laju ni, bos saya datang, dah siap dah. Oh, saya dah siapkan semalam. Macam tu. Itu perumpamaan lah, bukan benda yang sama lah. Dua benda yang beza. Member baru, selamat datang. Selamat datang. Onicha Nagashiro.
Selamat datang, selamat datang. Jangan lupa like dan share. Okay, hasil dari live ni, RAM yang anda beli mestilah menepati kemampuan sistem anda. RAM yang perlahan dari kemampuan prosesor akan membuatkan prosesor anda menunggu data dari RAM. So pemilihan RAM tu sangat penting lah. Walaupun generasi yang sama, kalau kita beli di Data3, okey kot. Tapi sebenarnya dia tak adalah, dia bukan tak adalah, maafkan saya. Dia akan efek pada jangka masa panjang. Dari segi performance, dari segi benchmark, dari segi kalau penggunaan aplikasi tu menggunakan RAM yang banyak, dia akan efek kat situ. Ya, ada satu soalan yang selalu saya tanya. Boleh ke kalau kita mix and match RAM? Di mana bermaksud, contohlah kalau saya ada 1600 MHz punya RAM, saya beli lagi sekeping 1333 MHz punya RAM. Boleh ke? Boleh. Memang boleh. Tapi yang 1600 tu dia akan down speed. Dia akan down clock RAM tu punya speed sehingga sama dengan RAM yang slow tu. Itu membuatkan RAM tu underutilized. Kat situ tak best lah. Kat situ kita macam bayar mahal tapi tak dapat apa yang kita bayar. Macam kita beli kereta Ferrari tapi bawa 80. Tak berguna lah, tak rasa lah feeling kereta mahal tu kan. Tak feeling lah V12. Okay, daripada saya dah tak ada apa-apa dah. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya. Wah, ilmu penting ni. Betul-betul. Nampak simple kan, Encik Ricky. Tapi ini adalah benda yang kalau titik beratkan sangat penting. Kalau ada soalan boleh tujukan, saya buka masa dalam 5 minit, 5 ke 6 minit untuk soalan. Encik Muslim Abdul Zaik, saya hadiahkan sejambak like buat Abang Jimu. Oh, terima kasih, terima kasih. Like anda sangat dihargai. Share live ni. Ada orang jenis yang beli RAM tak tahu dia beli je. Dia penting benda beli membeli ni. Kita beli bak kata orang best bang for buck. Best bang for buck ni bermakna yang paling berbala untuk duit kita. Encik Yamin Zainal, RAM PC boleh pakai dekat server ke? Tak boleh. Itulah kegunaan, itulah features di dalam RAM. ECC dengan non-ECC, registered dengan non-registered. Berbeza dekat situ. Itu mungkin saya takkan terangkan sekarang. Tapi saya akan terangkan pada waktu akan datang lah. Di mana dua RAM ni walaupun generasi yang sama, tapi dia ada features yang berbeza. Features ni hanya diutilize pada server sahaja. Contoh kita pakai, kalau macam soalan ni, RAM PC boleh ke pakai kat server? RAM PC tak boleh pakai dekat server, tapi RAM server boleh pakai dekat PC. Tapi dia akan downgrade. Dia akan jadikan RAM tu macam RAM PC. Cik Muhammad Aziz, Muhammad Yusof, kalau budget nipis, upgrade RAM ke tukar SSD lagi berbaloi bro? Okay. Upgrade RAM atau SSD? Depends kepada penggunaan. Bila kita upgrade RAM, adakah kita menggunakan penggunaan kita tu memerlukan RAM yang banyak? Kalau nak untuk boot laju, untuk buka software laju, SSD pun dah cukup. Kalau untuk RAM ni, dia lebih kepada semasa buat kerja, semasa nak loading. Contoh macam kita buka game, kita nak loading game tu, buka dia, kemampuan SSD ni pada buka dia akan lagi laju. Tapi pada nak maintain tu dia akan lagi slow. So kalau bagi saya, kalau ada bajet, buat dua-dua lah. Kalau tak ada, ikut keperluan. Kalau kita rasa contohlah nak buat edit gambar, kita perlukan RAM yang banyak. Sebab dia simpan data-data tu dalam RAM. Dia simpan gambar-gambar, dia simpan kita
kad tu semua dalam RAM. So simpan so dekat situ dia akan improve sikit lah. Kalau buka browser pun macam tu. Contohlah kita suka buka sampai 20-30 tab. Dekat situ dia akan improve lah. Bila dia akan kurang ni. Dia akan kurang apa? Dia akan kurang maafkan saya. Dia akan kurangkan masa loading tu. Okay, Encik Oda, hai. Muhammad Aziz, Muhammad Yusof. Okay, faham. Terima kasih. Terima kasih sebab bertanya soalan. Antara RAM dan SSD tu bagi saya sangat subjektif lah. Dia ikut keperluan. Tapi kalau setakat pengguna biasa, uh, pengguna biasa lebih balut upgrade SSD lah. Sebab apa? Kita pengguna biasa ni tak perlukan RAM yang banyak pun. 4GB tu dah okey lah. Kan? Bila kita menggunakan RAM yang banyak ni tak berbaloi pun. Kalau upgrade SSD ni dia akan improve buka PC, dia akan improve buka app. Macam tu lah. Kalau RAM ni dia akan improve pada semasa apps tu berjalan, semasa Windows tu berjalan, dia akan improve kat situ. Berbeza dua tu. Dia bukan benda yang sama lah. Dia akan kalau nak cantik dua-dua lah. Kalau tak ada bajet, ikut keperluan macam saya cakap tadi. Nyanyi sikit Abang Najmu. Saya tak pernah nyanyi. Saya pandai melalak je. Okay. Saya rasa dah tak ada apa-apa daripada saya. Live pun tak ada soalan. Kalau saya tak ada terlepas. Tak ada. Okay. Tak ada soalan. Okay. Saya rasa saya akan end live ni. Okay. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih yang like. Terima kasih yang share. Semoga kita berjumpa lagi pada hari yang akan datang. Tak lama lagi nak puasa kan. 24 hari bulan. Sekarang dah 17. Lagi seminggu nak puasa. Dah ready ke tu? Cik. Cakap orang. Okay, terima kasih kepada yang like. Okay, Assalamualaikum dari saya. Dan jumpa lagi.